Selamat sejahtera, Wanakum Tacahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel Kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu yang berkaitan dengan pelarian Rohingya. Ya, pendapatan berkaitan pelarian Rohingya ini tidak ada pengakhiran kepada rakyat Malaysia. Dan setiap kali ada isunya berkaitan dengan Rohingya, rakyat Malaysia akan gempar ataupun terkejut dengan insiden-insiden yang berlaku dengan negara kita. Ya, sebab apa? Rakyat Malaysia terkejut ataupun rasa tidak berpuas hati dengan pelarian Rohingya ini. Perkara-perkara yang mereka kaitkan adalah berkaitan dengan perlembagaan dan kedaulatan negara. Ya, perkara ini secara langsung telah menggugatkan kedaulatan negara dan kesejahteraan negara bersama. Ya, baru-baru ini pun kita ada lihat 52 tahanan Rohingya terlepas daripada depot. Mereka ni lolos daripada depot daripada pengawalan pihak berkuasa. Ya, baru-baru ini benda itu kecoh di Malaysia. Dan untuk pengetahuan umum masyarakat Malaysia, ya, Rohingya ini adalah kelompok etnik Indo-Arya beragama Islam Sunni, ya, di negeri Rakhine Myanmar. Ya, sebab apa kita boleh tahu wujudnya Rohingya? Sebelum ini rakyat Malaysia tidak tahu adanya satu kaum yang bernama Rohingya. Sebab apa kita tahu? Pada 2016 hingga 2017, satu pembasmian kaum di Myanmar telah berlaku. Perkara itu telah membuatkan media global, PBB, UNHCR mengambil kesempatan untuk membantu mereka daripada pembasmian, daripada kehancuran satu kaum. Dan bila kita lihat pada Rohingya, mereka tidak membawakan satu identiti yang agama Islam ajar. Kalau dikatakan rakyat Malaysia menyokong kerana mereka itu beragama Islam, perkara itu tak patut. Kita menilai orang bukan daripada agama saja, daripada tindakan ataupun attitude, budi bahasa itu penting untuk kita menilai, bukan daripada segi agama. Jangan katakan jika mereka beragama Islam, mereka tu baik. Dalam semua agama ada baik dan buruk. Bila kita nak menilai daripada tindakan, attitude dibawakan oleh Rohingya tidak betul. Dan bila kita lihat semenjak Rohingya masuk ke negara kita, pelbagai masalah wujud daripada bukan rakyat Malaysia, daripada pelarian. Mereka itu pelarian yang diisytiharkan oleh UNHCR. Dan untuk pengetahuan rakyat juga, Malaysia tidak pernah menandatangani perjanjian convocation pelarian 1951 dan protokol 1967. Ya, Malaysia tidak tersenarai tetapi menerima di bawah Suruhanjaya Tinggi bagi pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR atas kemanusiaan dan atas toleransi kerajaan Malaysia, bukan atas dasar mana-mana kepentingan. Bila kita lihat di Myanmar, genosid Rohingya telah berlaku. Kita tidak tahu apakah teori politik mereka untuk menghancurkan kaum Rohingya ini. Tetapi di Malaysia kita telah melihat, bila kita bagi peha, ya, bila kita bagi daging, mereka nak peha. Itu kita nampak. Dan pelbagai kedaulatan telah mereka langgar dan telah melanggar pelbagai undang-undang dan akta sedia ada di negara kita. Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh menerima orang-orang yang tak kenang budi ini? Kita bagi mereka tempat tinggal atas dasar kemanusiaan, ya, ataupun toleransi rakyatnya sendiri. Tetapi apa yang jadi pada hari ini, mereka tidak menghargai sama sekali. Tidak hargai sama sekali. Perkara itu membimbangkan rakyat Malaysia masa akan datang. Dan bila kita lihat 528 tahanan Rohingya lolos daripada depot, mereka telah mengganggu pihak-pihak tertentu ataupun pihak agensi kerajaan untuk bekerja untuk mereka.
Apa kaitan pihak berkuasa bekerja untuk mereka? Ini bukan pembayar cukai dan bukan rakyat Malaysia atas perlembagaan persekutuan. Mereka itu pelarian. Kita menerima mereka atas budi bicara kerajaan dan toleransi kerajaan atas UNHCR, atas suruhan UNHCR untuk menjaga bangsa-bangsa yang sedia ada ataupun bangsa-bangsa yang teraniaya. Kita bagi tempat, kita bukan tidak bagi tempat. Sedangkan rakyat Malaysia sendiri pernah mengeluarkan lagu Selamat Tinggal Rohingya. Adakah kita ini jahat? Adakah kita ini tidak cukup untuk mereka hormati apa yang kita buat ini? Kenapa perlunya satu situasi yang melanggar pelbagai undang-undang sedangkan rakyat Malaysia sendiri boleh mengikut undang-undang? Dan bila kita lihat pihak berkuasa, kerajaan sendiri mengatakan Rohingya tidak perlu di Malaysia, ada pula pelbagai NGO datang. NGO ini saya tidak tahu apakah tujuan mereka untuk mempertahankan Rohingya ini yang tidak menguntungkan mana-mana pihak, tapi mereka mempertahankan Rohingya ini dan mereka menyatakan kerajaan tidak cukup menjaga Rohingya ini, tidak sempurna. Kena tahu dulu kepada NGO yang menyokong ini, kamu perlu tahu Malaysia tidak menandatangani mana-mana perjanjian pelarian. Kita ini anytime dan bila-bila masa kita boleh halau mereka dan kita bincang dengan UNRC ini supaya Rohingya ini tidak perlu di negara kita kerana mereka membuat pelbagai masalah yang melibatkan undang-undang, kedaulatan dan perlembagaan. Itu tiga benda yang paling penting. Kerajaan tidak salah, mereka buat sebaik yang mungkin, sesempurna yang mungkin, tetapi penghargaan tidak diberi. Oleh itu kerajaan Malaysia boleh mendesak UNHCR ini bawa balik semua Rohingya ke negara asal mereka. Kami rakyat Malaysia ini tidak perlu ada satu kaum yang tidak menghormati undang-undang negara ini, perlembagaan negara ini, sebab mereka ini tak ada kaitan dengan kemerdekaan negara. Mereka itu hanya pelarian, dan bila dikatakan pelarian, mereka tidak layak untuk mencampur tangan dengan hal negara dan mereka tidak layak untuk melanggar mana-mana undang-undang di negara Malaysia ini. Ya, ini tegas daripada saya. Perkara ini membimbangkan anak bangsa kita. Kita dah cukup bagi semuanya, tapi mereka tidak puas lagi. Depot kerajaan Malaysia bayar. Bila mereka lolos daripada pertahanan, Malaysia juga keluar duit bagi gaji untuk pelbagai agensi. Rungsingkan, bagi masalah lagi kepada negara, kepada agensi-agensi kerajaan. Apa yang patut rakyat Malaysia buat? Daripada situ kita boleh lihat, daripada situ kerajaan Malaysia boleh lihat, itu adalah attitude yang dibawakan kaum Rohingya di negara Myanmar sebelum ini. Attitude tidak menunjukkan agama mereka. Jangan memainkan peranan agama dalam attitude mereka. Attitude adalah attitude. Harga mereka, apa orang cakap, jati diri mereka tidak ada seperti yang kita lihat. Tidak ada satu penghargaan. Kita dah buat cukup baik, dah tak boleh buat apa dah. Jika ada NGO yang mempertahankan Rohingya ini, pihak berkuasa PDRM, sila tahan mereka, minta dekat mereka apakah tujuan sebenar. Jika dikatakan kita tidak mempunyai kemanusiaan, kerajaan kita tidak mempunyai kemanusiaan, kita terima, kita menerima, kita menjaga atas usaha kerajaannya sendiri, tetapi dimaki balik, dihantam balik kerajaannya. Apa masalah ni NGO ni? Apa kebodohan yang ditunjukkan oleh NGO yang tertentu ini? Banyak NGO yang menyokong Rohingya ini. Kita tidak tahu atas dasar apakah tujuan politik mereka dan apakah teori mereka. Ya, teori konspirasi pun banyak kita lihat daripada rakyat kita sendiri. Mereka kata mereka inilah sifat mereka yang menunjukkan kepada Myanmar sehingga tentera Myanmar menyerang mereka. Pelbagai teori konspirasi. Perkara itu tidak melibatkan negara kita dan kita tidak perlu masuk campur apakah teori konspirasi yang sebenarnya berlaku. Tetapi hari ini kita lihat di negara kitanya sendiri apa yang terjadi. Kita lihat atas dasar apa yang terjadi atas negara kita, undang-undang kita dan kedaulatan kita. Itu perlu kita akui dan itu perlu kita memperbarui dan menyelesaikan masalah dengan segera semampu yang mungkin.
Ya, kerajaan sudah melihat perkara ini. Saya harap kepada perkara ini, pelarian Rohingya yang bermasalah ini, yang mereka selalu memberi masalah kepada negara kita ini, dihalau serta-merta, tidak perlu menerima mana-mana pelarian daripada negara lain atas dasar kemanusiaan. Kita memberi atas dasar kemanusiaan, tetapi kemanusiaannya tidak dihormat seperti yang kita anggapkan ataupun kita nilaikan. Harap rakyat Malaysia boleh memberi tekanan kepada kerajaannya sendiri atas kedaulatan negara, perlembagaan negara dan undang-undang negara. Pelbagai masalah mereka telah wujudkan sebelum ini bukan kes baru. Sebelum ini kes apa, geng-geng berkaitan gangsterism Rohingya di Selayang, ada Rohingya berniaga. Banyak masalah terhadap undang-undang kedaulatan, terlampau banyak pelarian ini membuat masalah kepada negara kita. Mereka ini tidak ada kaitan dengan kemerdekaan negara kita, dan mereka tidak ada kaitan dengan negara kita mengikut perlembagaan persekutuan, dan mereka tidak ada satu kelayakan ataupun hak bersuara di negara ini. Lagi pula mereka bersuara, nak katakan mereka itu kesian. Mereka tidak punya mana-mana hak bersuara atas dasar kemanusiaan di negara kita. Sebab atas dasar kemanusiaan, rakyat Malaysia ataupun kerajaan Malaysia sendiri telah memberi mereka tempat untuk tinggal. Tapi mereka boleh menyatakan mereka disakiti, mereka ini tidak dijaga dengan rapi. Mereka tu siapa? Kita menjaga atas dasar kemanusiaan, agama, manusia, bangsa, semua segalanya. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, masalah lebih daripada kebaikan. Elok kita buang mereka daripada negara kita atas dasar menjaga negara kita, undang-undang kita, mensejahterakan rakyatnya sendiri. Untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri, kita lebih fokus kepada rakyat Malaysia berbanding dengan pelarian-pelarian yang tidak kenang budi ini. Terima kasih daripada saya, Suman Sibang.